Madin. Amana sami'a qara'a. Amana telah beriman, sami'a telah dengar, qara'a telah baca. Amr, amin, berimanlah. Isma', dengarlah. Iqra', bacalah. Letak pada bawah kat situ kasrah ataupun dibagi pada apa nama idafat, jarkan. Amin, isma', iqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Itu salam mana? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha menciptakan. Iqra'. Dan ada perkataan qara'a, kalimah qara'a. Qara'a yaqra'u, iqra', bacalah. Jadi iqra' itu adalah fi'il amar. Bacalah. Okey? Huruf jar min ila ala, daripada ataupun dari ila ke ala atas. Huruf ataf waw ma'a. Huruf istifham man aina. Siapa, aina, mana, ma apa, dan sebagainya. Ini sebagai contohlah, contoh dibagi. Nanti kita akan masuk tajuk-tajuk tersebut. Isma ini, okey, al-kalamu terbentuk pada dua, iaitu dua isim. Contoh dia Zaidun waqifun wa yusamma jumlatan ismiyatan. Zaid berdiri, dinamakan jumlah ismiyah sebab dimulakan dengan Zaid. Okey, isim dan fi'il nahu jalasa sa'idun dinamakan jumlah fi'liyah. Tadi ada sebut kan, yang dimulakan dengan fi'il mesti pembinaan jumlah tersebut dengan fi'il, iaitu jalasa, telah duduk, jadi fi'il. Jadi jalasa sa'idan, jalasa sa'idun dipanggil jumlah fi'liyah, iaitu nama yang dimulakan dengan ayat yang dimulakan dengan fi'il. Zaidun waqifun, Zaid sedang berdiri, dimulakan dengan isim, dipanggil jumlah ismiyah. Itulah pembinaan al-kalam. Al-lafzu tadammana al-kalimataini bil isnad. Lafaz yang mengandungi dua kalimah, iaitu isim, yang kedua isim dan fi'il. Dan itu boleh faham kan? Ada soalan tak? Terus pada kita pergi muka surat 7. Faham kan? 10.30 kita ada insyaAllah. Jadi al-kalimah, kalimah ni terbagi pada tiga, mudah saja. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Okey? Isim ni semua orang tahu. Isim ni yang berkaitan dengan nama. Nama tu semua nama lah. Sama ada dia manusia, dia binatang, dia benda, dia tumbuhan, dan sebagainya, dan lain-lain. Fi'il ni tiga. Dipanggil madhi, dipanggil mudhari', dipanggil amar. Madhi ni lepas, ini sekarang, tekun akan. Ini perintah. Selesai. Huruf ni berbagi tiga. Okey, huruf terbagi kepada tiga. Huruf terbagi bertiga. Yang pertama dipanggil huruf ataf, atafa. Yang kedua dipanggil huruf jar, Yang ketiga dipanggil istifham. Okey, ataf ni banyak contoh lah. Contoh banyak. Macam waw, macam ma'a, macam summa, macam fa. Jar ni lagi banyak. Banyak pilihan. Ila, ke, min, apa lagi? An, ala, kepada, ke, daripada, ala, atas, fauqa, apa lagi? Sa, li, dan sebagainya. Istifham ni menunjukkan soalan. Aina,
mana awak pergi. Aina ni menunjukkan istifham. Istifham maknanya ini adalah huruf, ini adalah fi'il. Ini bagi huruf. Sebab aina. Dia pertanyaan, soalan. Aina, apa lagi? Madza, limadza. Apa lagi? Soalan. Azab. Azab boleh. Ada ke soalan? Ada ini. Oh. Kaifa. Kaifa. Yes, bagaimana? Kaifa. Bagaimana kan? Dan sebagainya. Apa huruf yang ditujukan persoalan dipanggil istifham. Okey? Istifham. Istifham yang mudah difahami. Okey? Istifham macam seperti aina. Mana awak pergi? Aina tasahab. Aina taskun. Mana awak tinggal? Aina takul. Aina takul tak ada. Ma takul. Ma. Apa awak makan? Ma takul. Apa awak makan? Aina taskun, di mana awak tinggal. Jadi aina itu huruf. Dipanggil huruf. Ma dipanggil huruf. Iaitu yang pada kalimah ni dipanggil huruf. Jadi mudah saja, isim ni menunjukkan dia musamman muayyanan, nama-nama yang ditentukan, binatang, manusia, benda, tumbuhan dan sebagainya. Fi'il terbagi tiga, madhi, mudhari' dan amar. Huruf terbagi tiga, iaitu huruf ataf, iaitu waw dan ma'a ni bersama. Semua ni kemudian. Fa ni maka. Macam kita lah, tak kala, maka, kemudian. Jadi huruf ni terbagi tiga, iaitu huruf ataf, huruf jar dan istifham. Jadi ketiga-tiga ni lah yang membentukkan dia kalimah tersebut. Jar ni huruf pengantara. Huruf pengantara. Sama macam apa juga. Ini perantara. Sama juga, ni pun perantara, penghubung ayat. Bila digunakan Ustaz? Bila digunakan? Digunakan apabila kita nak buat ayat. Nak buat ayat, biasanya dia akan dimulakan dengan jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Kat situ. Huruf dia tak mula pada awal. Ke sekolah saya pergi. Tak ada. Ke sekolah saya pergi. Tak ada. Saya pergi ke sekolah. Dia tengah-tengah. Dia pengimbang ayat. Dia perantara ayat. Dalam ayat tu ada huruf kat situ. Dan huruf ni tidak boleh dijadikan sebagai jumlah yang diawalkan. Tak boleh. Dia mesti dia perantara tengah-tengah. Biasanya apabila dimulakan dengan dia isim, dipanggil jumlah ismiyah. Jumlah ni dua. Sama ada ismiyah ataupun fi'liyah. Ismiyah ni dimulakan dengan isim. Fi'liyah ni dimulakan dengan fi'il, iaitu kata kerja. Dua ni saja. Yang huruf ni tengah-tengah. Pengimbang ayat, pengantara ayat, penghubung ayat. Itu maksud dia. Nak bagi ayat sedap. Kadang-kadang bila tak ada huruf ni orang tak faham juga. Jadi huruf tiga ni lah. Sebagai contoh, taskun, awak tinggal, tak faham. Aina taskun, mana awak tinggal? Takkan bagi boy. Jadi kita masuk ke huruf. Apa tu huruf? Huruf istifham, pertanyaan. Aina taskun, mana awak tinggal? Aina tu huruf. Kamu bagi boy taskun, tak ada. Awak tinggal, aina taskun. Ma takul, apa yang awak makan? Ma tu huruf. Jadi kita ingatlah. Jadi huruf ni tiga, sama ada ataf, jar dan istifham. Itu saja. Jadi di sini kalimah ni barulah dia akan ucap macam-macam. Jadi basic ni kan, kalau kita dapat faham, insya-Allah. Seterusnya kita akan faham. Istifham tu akan mula kat depan, Ustaz. Istifham ni biasa permulaan tu akan dimulakan depan. Dua yang ataf dengan jar ni pengimbang ayat, pengantara ayat dimulakan dengan tengah-tengah. Istifham biasa awal lah. Pertanyaan kan, aina taskun, ma takun.
macam mana? Maksud kalau istifham yang macam mana, ayat yang salah apa? Macam mana? Di bawah mana? Di bawah soalan istifham macam mana? Kalau katakan macam mana awak kesan ada istifham? Berarti bagaimanalah kaifah? Bagaimana awak sekarang? Berarti bagaimana? Bagaimana? Kaifah, bagaimana? Kaifah haluka, bagaimana hal awak? Kan? Bagaimana keadaan awak? Kan? Kaifah halak, kaifah haluk, kan? Kaifah haluka, alhamdulillah bi khair. Kan? Bagaimana keadaan kamu? Jadi yang kata huruf ni, yang pembentukan kalimah tu, yang kata istifham tu itu adalah huruf. Dimulakan dengan diawalah kalimah tersebut. Yang ataf dengan jar tu di tengah-tengah, pengimbang ayat, pengantar ayat. Dan itu. Kan? Ada ayat macam mana dalam bahasa Arab? Macam mana awak sampai sini? Bahasa bagaimana? Bahasa bagaimana? Macam mana tak ada? Macam mana ni asli tak ada. Tak ada. Di maza aina. Itu ucapan kita di antara kita sebenarnya. Kita yang olah bahasa tu. Macam mana? Kita yang olah bahasa tu. Saya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dimulakan dengan isim. Isim nama. Zaidun, Waqifun. Kalau fi'liyah dimulakan dengan fi'il, jalasa, telah duduk. Kata kerja dimulakan dengan kata kerja. Dia sebenarnya mudah saja. Bahasa Arab ni dia mengandungi kalimah 3 perkara, isim, fi'il, huruf. Kita set dalam kepala kita 3 perkara ni kita akan mudah faham. Contoh, contoh bagi mudah je. Saya pun mudah. Okey, ni last Jadi dalam ayat Quran ni, kita nak tahu dia 3 perkara je. Sama ada isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim pula yang ni, fi'il pula madhi, mudhari', amal. Huruf pula ataf, jar, istifham. Itu saja. Tak ada lain tak? Kan? Di sini buat dalam surah nanti ada lagi punya pembentukan kalimah tersebut. Alhamdulillah dibagi isim, billahi isim, rabbi isim, alamin alam isim. Tu surah Allah lazim lah. Jadi semua isim. Ada kata kerja tak? Fi'il. Ada huruf tak? Ma'asalamah. Balik tidur. Ada? Tak boleh tak? Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim, Malik isim, Yaw isim, Din isim. Semua ternama. Al-Fatihah semua isim kan? Tengoklah, tak masuk lagi iyyaka na'budu. Okey, kita masuk iyyaka na'budu. Di situ ada fi'il. Ada fi'il. Okey. Tadi ni semua isim kan? Malik ni yang memerintah isim. Yaum ni hari isim lah, hari. Masa kan? Dia kata manusia di atas benda, masa dan sebagainya kan? Adib agama, isim lah, agama, isim, nama. Itu dah nampak tak?
Iyyaka. Isim ke fi'il ke huruf? Isim. Iyyaka kepada engkau. Fi'il. Isim. 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 Dia panggil isim domir, ganti nama. Isim domir tu. Anak tinggi ni. Isim lah. Dia punya basic dia, kalimah tu isim. Tapi pembahagian isim banyak. Fi'il tu itu basic dia. Tapi bila kita belajar pembahagian fi'il tu memang penting berat. Huruf tu itu basic dia. Tapi pembahagian dia banyak. Okey. Ni isim. Na'budu kami sembah. Kami sembah. Perbuatan kami sembah. Wa dan. Haraf huruf. Iyyaka isim. Nasta'in kami minta pertolongan. Isim ke fi'il? Minta pertolongan. Nak teh dah murid. Kami minta pertolongan. Dia fi'il? Dia fi'il. Jadi ini isim domir dengan ganti nama. Ini isim dia fi'il na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu kan. Wa ni haraf dan iyyaka kepada engkau nasta'in kami minta pertolongan. Ya, dia jadi fi'il. Dalam fi'il ni ada isim. Dia duduk boleh. Boleh. Fi'il boleh, isim boleh. Kat sini. Kan? Fi'il boleh, isim boleh. Kat situ. Iyyaka tu maknanya Ataupun hanya senyalah engkau kepada engkau lah. Dah tutup pulang lah. Itu dari segi terjemahan lah. Cuma nak sebut sama ada isim, fi'il, huruf. Jadi kalimah bahasa Arab tu tiga tu memang tak ada pisahnya. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Itu saja. Kan? Itu saja. Kalau isim lah. Cuma pecahan itu ada isim domir, isim syarat, isim mausul. Pening lah situ. Kan? Fi'il pula macam-macam. Ada mabni, ada mu'rab. Di kat situ dia akan jadi pecahan. Allah Allah. Ada soalan lagi? Nampak sikit nampak kan? Nampak kan? Basic dia semua bokeh tak ada lihat. Boleh. Dia punya ni, dia punya contoh dia tak sorok. Apa tadi? Allah nama Allah kita panggil lafzul jalalah. Lafaz jalla jalalah. Lafaz yang agung lah. Jalla jalalah. Nama lah lafaz jalla. Daripada perkataan ilah. Allah tu ilah. Lillahi ilah. Alihah tu banyak Tuhan. Apa ni? Alhamdulillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilah, Tuhan. Banyak Tuhan alihah. Itu nanti kemudian surah. Okey, wallahu a'lam. Allah Beri oboi. Jadi kalau ada persoalan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina risalatan al-khus ila alladhina amanu ma'ana as-salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.